اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ruhul quluba fa innaha iza karihat ummiya. Artinya, sukakan olehmu akan hati itu dengan mengerjakan pekerjaan yang diharuskan. Bagimu seperti makan dan minum dan jima', maka bahasanya sungguhnya hati itu apabila digagahi akan dia hati dengan berbuat ibadat yang tiada disukainya, itu selamanya niscaya buta ia hati, yakni enggan ia pada berbuat dan segan ia pada berbuat dia ibadat. Kita sambung lagi tentang kelebihan berkahwin, iaitu kekurangan hidup membujang. Kerana diciptakan manusia dan juga makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dan di langit, iaitu berpasangan. Maka hidup berpasangan lebih dipersetujui oleh hati. Kita ni ada hati. Kalau tak ada hati, senang kira. Masalahnya ada hati. Hati ni ulama kata macam-macam dia. Kita panggil hati, kita panggil kolbu, kita panggil roh, kita panggil diri, kita panggil nafsu. Ataupun kita, hati ni lah. Hati ni pelik dan hebat. Hebat dan hebat hati ni, dia boleh menanggung belaka. Nampak? Segala rasa duduk kat dia. Kat lain tak banyak. Kalau kaki kita rasa sengal dia, sengal, sejuk, rasa lengah, tu je lah kalau kaki. Tangan gitu kok. Tapi hati ni segala mak nenek ke panggil, ada belaka. Rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, rasa gerang, rasa nak marah, sakit hati, rasa puas, rasa cemuh, rasa boring, rasa dendam, rasa macam-macam. Nampak? Dan dia boleh nampak? Tuhan buat boleh Sebab tu diturunkan Rasul beritahu kepada kita supaya bila datang musibah bersabar. Bab musibah dia akan akhirnya pergi ke hati. Mana nega tak jadi gulung tika. Faham? Ruginya banyak. 30,000 rugi, nega tak jadi. Adakah kaki kita susah masa tu? Tangan? Dahi? Hati? Faham? Bila hati duduk situ belaka. Susahnya hati ni datang Rasul, inna lillah, ajar kita milik Allah. Bila milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Bila milik Allah, maknanya kau pandailah Tuhan nak buat guna pun nak ujimu. Dia suruh mu senang, dia wi mu susah, dia wi nega tak jadi, dia wi jadi kaya pula. Jadi hati tepat sabar. Kau kereta semua di hati belaka. Sebab tu hebat hati. Dengan sebab hati ni lah masuk neraka. Ramanya masuk neraka hati. Kaki tak pakai mana, walau silat kayung pun hati pakai. Maka hati ni suka kepada pasangan. Mana-mana hati suka pasangan. Tak usah kata kita burung ada bini burung. Jangan mana orang tak ada bini. Nampak? Dia tunjuk dalam National Geographic, ikan mencari pasangan. Ikan cek ada besar ujung kuku ikan tu.
Nampak? Jenis ikan spesies yang kecil je. Dia tengok pun dengan kantar. Nampak sejenis ikan. Nah, kalau tengok dengan mata biasa dia nampak tak nampak gitu. Halus sangat. Macam serangga. Rupanya ikan. Cek. Macam ikan sepak. Halus je. Besar umbiliti ikan. Dalam laut. Ikan cek ni dia ada hari menunggu hari kekasih. Dia ada. Oh, putihnya kaji belaka. Bang, hari tu hak jatah tunggu jujuk kau pergi batu. Pasal apa? Hak tina akan mari main situ. Dak ini kajian batu Nabi suruh kaji. Faham? Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu kaji segala makhluk Allah. Kita tak kaji, ulama dulu je kaji. Batu keluar kitab Hayatul Hayawan. Kitab tentang kehidupan haiwan. Berjilid-jilid ulama dulu karang. Learning tak boleh. Kitab tentang tanaman ada, nampak, di karang di Baghdad tahun 400 Hijrah. Berpuluh-puluh kitab bab tanaman saja, bab buah-buah, kaji buah, kaji pokok, kaji akar, kaji daun. Nah, tu ikut petah Nabi. Learning ada kitab kaji tanaman. Ada majalah mangga, kaji buah mangga tu. Nampak? Jadi ni orang putih yang kaji. Nampak? Kena ke dia kaji ikan, kaji rimau, kaji macam gunung berapi. Nah, maka dia ada kajian yang ikan ni lupa nama dia, sangat kecil. Kecil halus je, tapi tengok dengan zoom lens nampak besar. Hak datang dia akan tunggu di tepi batu. Setahun sekali. Nampak? Dia akan ada macam hari kekasih dia panggil. Tunggu hak tina mari main, maka hak jatah pun akan buat tubik macam-macam warna kot tubuh dia. Bergelik-gelik, gedik kot depan hak tina. Gedek. Hak tina pun tengok, oh power abang mak. Bong. Ikut sekor. Dia pun biak telur. Tu lah Tuhan buat. Mana ada pasangan. Datang kecil otak kat mana pun tak tahu. Nah. Boleh pilih pula tu. Nah, boleh pilih pula. Ni lalu tak kenal, ni lalu tak kenal, ni lalu cek je dekat. Gedi-gedi ekor itu, ketak-ketak, pau, lari dua ekor. Di taman bunga. Faham? Dia nak cerita tiap-tiap syair ni Tuhan kata zaujain, maknanya ada pasangan. Pokok ada jantan tina, dia kena. Kenapa? Kerana fitrah dah. Fitrah. Nak Kullu mauludin yuladu ala fitrah luah. Fitrah dengan makna atas bersih, fitrah dengan makna atas agama, fitrah atas makna tak ada dosa, fitrah atas makna bersifat dengan tabi'i manusia. Setengah pada tabi'i manusia hidup berpasangan. Maka bila kita ada pasangan mudah kerjaan. Mudah. Dulu duduk seorang pak tidur macam sarang gajah. Nampak? Dengan abang nyamuk duduk atas lembek duduk atas zinc. Nampak berkembur kali. Nah, pasal apa? Pasal tak ada pasangan. Puyuk tak ada puyuk. Maggi, bola air panas cerak, kata-kata buah telur. Gitulah hidup, tidak sempurna. Mayang pun tak juga harga. Nak nasi pula, nak tubik cari nasi kedai. Bila ada pasangan, jadi mudah. Nak, Gi bandar, gi patah, duduk rumah puas, tubik, tengok orang puang. Bila tengok, susah hati lalu. Serabu awak tengok orang puang. Serabu berasa gua ni. Berasa nak. Dia kata. Mesti kita berasa nak. Berasa nak tengok orang puang. Mesti ya. Kalau orang tu tak berasa nak, tak apa sihat. Nampak? Tak sihat. Biasa bukan nak hok puang kita tengok tu nak ada pasangan. Faham? Masa kecil, Tuhan ada ubuh lagi cerita rasa tu. Siapa umur dia, lagi lepas. Tak lepas. Warna ji nak bini. Maka bahawa sungguhnya hati itu bila digagahikan dia dengan berbuat ibadat yang tiada disukainya itu selama-lamanya nescaya buta ia hati enggan pada buat ibadat dan segang ia hati berbuat dia ibadat. Dah kan bagus dak yang nikah, dak yang bini, dak yang belaki padang baca Quran semua, padang semayang semua, kan bagus. Tu dah bagus, tapi hak lebih bagus. Hak lebih bagus mesti dikerjakan oleh orang yang paling bagus.
Siapa orang yang paling bagus? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Betul tak? Dia paling bagus. Dia bini yang ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad wak mari lang pula. Wak mari qad dua kali taukid. Sungguh bukan gurauan. Sebenar-benarnya tempat contoh untuk kamu ikut Rasulullah. Segala aspek dia terbaik. Kalau padri tak kahwin, Rasulullah kahwin, Rasulullah terbaik. Wak mari bapak wali dia tak kahwin, kerana dia kata wanita ni tak molek, banyak kaca. Tak betul juga, lebih Rasulullah, kerana Nabi kahwin. Contoh terbaik Rasulullah. Cuma kahwinnya Rasulullah tidak seperti mana kahwinnya kita ini. Kahwin Rasulullah, kahwin yang sebenar. Batu Rasulullah dia menjadi contoh segenap segi. Dalam bab perkahwinan kita kena ikut dia. Dalam bab niaga ikut dia. Tak lebong, kita niaga lebong. Nampak? Dalam bab ibadat, Nabi ibadat, kita ibadat. Nabi tak berdoa lalu, kita berdoa. Nebeng-nebeng. Dalam bab peperangan, Nabi ada marah, ada sayang. Dalam bab maknanya bersama dengan orang-orang susah, Nabi suka menderma. Semua ikut contoh belaka. Dia kata orang yang nikah jauh pada Allah, jawapan tu salah. Kalau gitu Rasulullah jauh. Ikut Rasulullah, dia ajar belaka. Maka di antara fitrah yang salah iaitulah anjuran tidak berkahwin. Batu Kristian ni salah. Agama Kristian ni lebang, menyalahi fitrah. Allah jadikan manusia dan binatang-binatang sekalipun dia berpasangan. Nyereka agama Kristian ni, siapa yang bekerja dengan gereja tak boleh kahwin. Rakyat biasa boleh kahwin. Ni karut. Dalilnya dia kata pasal Nabi Isa tak kahwin. Tak betul. Nabi Isa tidak pernah nak memberi sabda jangan kahwin. Cuma Nabi Isa ditetapkan oleh Allah sebelum diangkat ke langit tak sempat berkahwin. Nabi tak suruh, tak larang kahwin. Jadinya reka. Ditambah dalam kitab Injil, nampak kehidupan pandanya orang yang mengabdikan diri pada Tuhan haram kahwin. Maka padri-padri pun tak kahwin. Ni ajaran sesat. Sister pun tak kahwin. Oleh kerana kahwin ni fitrah manusia, maka terjadilah perkara yang tidak betul di dalam sistem gereja. Lepas tu dalam gereja berlaku liwat. Sesama padri. Keluar dalam surat khabar, bukan surat khabar orang Islam, surat khabar Kristian, surat khabar Amerika, berlaku liwat sesama padri. Paling banyak berlaku di Amerika. Faham? Apa gitu? Sebab nafsu Tuhan buat ada. Lepas tu dia tak benarkan kahwin pula. Macam kita tak benarkan kita makan nasi. Buat satu peraturan tak benar makan nasi, makan abuk kayu. Tak jadi. Dia akan bahan nasi kau secara gelap kat bawah meja. Faham? Gitu. Dia haramkan benda yang Tuhan perdukan, mestikan ke atas manusia, iaitu hidup berpasangan. Akhirnya terjadi liwat. Terjadinya lesbian di antara sister-sister di dalam agama Kristian. Nampak? Terbaru di Belanda. Sister ni padri perempuan nak 70% lesbi di Belanda. Faham? Maknanya lesbian memuaskan nafsu sama-sama sister perempuan. Faham? Duk main sama diri. Sebab apa? Sebab pasal Tuhan buat manusia ni jenis nak kena lunaskan tuntutan nafsu dengan suami atau isteri. Bila dia haramkan benda yang Tuhan telah tetap, jadi rosak habis. Nampak? Main padri liwat jeng. Dia buat baca doa, dia liwat. Kalau zina, boleh tahan lagi, tabi'i. Haram tapi tabi'i, laki puang, ni laki dengan laki. Kemar mulut aku dengar. Jadi bila begitu
Ada pasangan dia merehatkan minda. Kalau kita semayang sama, puas. Dengar sama, kuliah sama, puas agak. Kerana hati kita ni macam-macam. Ada bagian ibadat, ada bagian main, ada bagian sokang, ada bagian hiburan, ada bagian pergi berjalan, makan angin. Tiga saat, yang ini 3 waktu. Dan tersebut dalam khabar lazim dan atas orang yang berakal itu bahawa dia ada bagian 3 saat, yakni 3 waktu. Suatu saat munajat ia dalamnya itu akan ketuhanan, akan Tuhan, yakni berbuat ibadat ia di dalam waktu akan Tuhan serta hadir hati kepadanya. Dan suatu saat tak lama habiskan dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia dan memikirkan akan dia, adakah ia berbuat ibadat atau berbuat maksiat. Maka jika ada ia berbuat ibadat, maka hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala atas anugerahi dengan berbuat ibadat itu. Dan jika ada ia berbuat maksiat, maka hendaklah ia taubat pada Allah Ta'ala pada segala maksiat itu. Baik. Kata ulama, kita ada dalam hidup kita 24 jam, biarlah ada 3 masa. Masa yang pertama kita sumbangkan untuk ibadah. Kau pandai lah, orang ni bagian puasa sunat, orang ni banyak baca Quran, masing-masing, faham tak? Hak 5 waktu, waktu hak wajib. Hak lepas daripada azab neraka. Hak bagian nak rapat dengan raja, nak kabel dengan orang besar-besar, kena ada hadiah suku pula. Batu orang yang kalau hari jadi raja, dia buat mari hadiah. Raja ni minat benda. Minat kuda, hadiah kuda. Akhirnya raja raih dengan dia. Faham? Orang besar ni hari jadi ni dia pun hadiah, minat dia. Orang besar ni minat motor. Dia beri motosikal. Faham? Maka kita gitu kau. Hak 5 waktu, waktu hak fardu dah lepas pada neraka. Nak takrib, nak dekat dengan Allah, hadiah pula. Maka nak hadiah bagi 3 waktu. Biar ada dalam 24 jam kita 1 saat untuk kita ada ibadah pada Allah. Ibadah yang macam-macam. Sebab tu jangan kita tetap satu ibadah tu nak seperti mana orang lain buat, kita kena buat gitu. Nak buat ibadah ni luas, banyak macam masa. Ada orang kuat semayang sunat, orang tu dia kuat baca Quran. Orang ni suka berzikir, orang ni banyak selawat, orang ni banyak derma, mayang malah. Nampak? Orang ni banyak tolong orang, orang ni banyak berdoa. Tak kira, masing-masing punya hak. Saat yang kedua dia panggil saat muhasabah, saat ilmu hisab, matematik, iaitu kira-kira bicara. Bila kita nak tidur malam, kita muhasabah. Kita tengok hari ni aku buat dosa ke tak? Ke banyak buat kebajikan. Hari ni aku pergi dengar petang tadi, malam pergi dengar pula, mayang cukup 5 waktu. Alhamdulillah. Kata gitu, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, memberi aku kekuatan hari ini dapat beribadat kepadamu. Syukur. Tilik ada dosa pula hari ni. Astaghfirullah. Sebelum tidur. Kira diri dia panggil. Bila kita dosa, maka ada Ghabar nama dia astaghfirullah, istighfar. Banyak mana dosa pun Tuhan ampun. Faham? Dosa syirik Tuhan ampun juga, dengan syarat kita minta ampun. Dan yang itu kata innallaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah Taala tidak akan ampunkan dosa syirik. Maksud ayat ni kalau kita tidak bertaubat, maka Tuhan tahu akan ampun. Dan kalau kita bertaubat, Tuhan ampun. Sahabat-sahabat yang menyembah berhala, Tuhan ampun kerana mereka bertaubat. Kalau kita kira lah, hidup kita ni berapa umur? 30 tahun. Banyak dosa ke banyak pahala? Banyak dosa. Tak? Lepas tu kita kata orang dosanya, kita dosa kau. Masing-masing bawa dosa belaka. Banyakkan umat bawa dosa belaka. Kalau zaman Nabi tu ramai dah dosa. Zaman para wali, abad yang ke-5 hijrah, cerita Imam Ghazali, ramai dah orang berdosa. Zaman Imam Haramain tahun 440 hijrah, abad ke-5, zaman tu ramai ada orang berdosa pada Allah. Di zaman kita banyaknya dosa. Kita telefon lah, muat hari lori setahun ada lori tak? Ada. Ada, aku dosa aku esok.
Gamuk-gamuknya lori berpetang wak. Kalau suruh orang mari lori. Wak mari terabas trailer dah baisek. Dak muak banyak lagi dosa kita. Nak. Dah mata tengok orang joget, puan joget tak ting kan tanda mo kan. Malaikat oh sedap tau. Akademi Fantasia rai kamu. Faham tak? Neh? Ha. Dah buka Animal Planet, Kuba, Belawang Gelitoh. Buka hak ni TV3 joget artis Kuala Lumpur. Hak mana nak tengok? Ha? Oh joget apa? Dalam luruk janggut joget juga. Ada orang ni banyak dosa. Mata lihat hak haram tu banyak tu bertambung-tambung dah. Faham? Ha. Telinga dengar hak haram, tangan pegang dia haram, fikir hak haram, sakit hati kau orang, hasad deki, tuduh kau orang pula. Nak? Ha, banyak dosa lah kita. Nak? Dah banyak dosa masuk syurga, masuk neraka. Nabi kata faman kasurat zunubuhu fannaru aula bihi atau kama qala. Siapa yang lebih banyak dosanya, maka api neraka lebih layak dengan dia. Quran kata wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang sedikit pahala, artinya banyak dosa, maka masuk neraka juga dia. Ha. Dalam keadaan kita sekarang dosa yang beribu-ribu, kita nak juga masuk syurga, Tuhan nak dengar kita. Faham? Ha, jangan kata biar aku neraka tak apa dah, pasal banyak ngak dosa. Jangan kata gitu. Putus asa, Allah tak tolong. Yang Allah nak dengar memang aku banyak dosa, bertambung-tambung, tapi aku nak masuk juga syurga Allah. Ha, biar gitu. Faham? Ha. Tapi masuk kena ada tiket Takkan masuk bodoh gitu. Nak tengok bola lah 10 riyal ni tiket ke berapa? Ha? 6 riyal. Murah pula. 15. Ha, set bola tahu. Baru ni masa ribut orang berjeruk orang dalam stadium. Macam anak ayam jatuh dalam lokang. Nampak? Tak ada bulu sikit. Neh. Ha. Nampak aku ni dah dia hujang pun tengok kau. Nak? Ha, tapi kena ada tiket. Begitu juga dengan syurga. Tiket dia innal ladzina amanu wa aminus solihat. Orang yang beriman, mu kena beriman dan kamu kena beramal soleh. Nah, boleh masuk syurga. Banyak maksiat dalam kehidupan kita. Kita dak berzina. Dak nanti berzina maksiat. Ngupak. Sebut dalam hadis sahih, orang yang berzina dia taubat, Allah ampun. Orang mengupak lagi dia tak minta alang dengan orang upak, Tuhan tak ampun. Allah parah. Tak. Ngupak ni orang puang itu. Ha, orang lelaki tak orang cetong ngupak. Ngupak juga. Orang lelaki dia jahat kot lain. Ha, dia jahat kot lain bagi curi. Orang lelaki ya pecah rumah. Ha, bagi ropok bank tu lelaki. Syak dadah. Ha, orang lain. Dia lembut je. Dalam duduk atas tikoi ngupak. Ha tak popek. Dada isu. Nah, masuk neraka. Masuk neraka gak macam popok juga. Nak, walaupun dia lembut je, duduk atas tikoi semayang ni. Ha, nolak duduk atas ruang tamu, dak pergi jauh dah dengan tudung itu, kana dak buang lagi. Sebes tangan sebelah, estro tangan sebelah. Ha, duduk ngupak. Nak ngupak masuk neraka juga macam puapok. Nak puapok tanya, mau haji masuk neraka kau? Buat apa? Dah awang buat apa? Kita ropok bank. Tembok pulih 2 orang apa? Ha, masuk neraka. Ha, dah mau haji? Kita ngupak je. Ha, boleh keluar. Jangan main-main. Ha, pasal Nabi cerita Isra' Mi'raj, orang ngopak duduk dalam api neraka. Nak? Ha. Apa kita berakhir dengar buruk orang? Nyakit tu. Nampak? Pasal perut kita uduh. Nampak? Dah bekal kotor, barang kotor masuk. Nah, bekal molek, barang molek masuk. Nah, dia gitu lah. Kalau barang molek kita tak pernah dengar. Memang hati kita berpenyakit. Nah,
Kalau cerita hak udah orang, adalah kain orang, beres selalu sedap. Kalau cerita hak baik, sedap dengar. Aku nak khabar ke Musa, jangan mesti bengong. Kenapa? Mu janji lu jangan khabar kat orang. Aku tak khabar. Ni kita dua ni, aku seorang yang tahu ni. Apa? Tok Bilal. Berapa pula? Ingat berapa? Berapa bangun? 5:30. Lepas tu, mandi. Mandi. Dia pergi bang surah. Dah dengar cerita tu? Dah ambo. Nak dengar cerita Tok Imam. Berapa Tok Imam? Main dengan janda. Faham tak? Ni tengok sendiri. Ngongek kereta. Baru sedap cerita. Nak. Padahal kambing duduk lah bonek. Dah ingat waktu beg. Jadi hak cerita kita best lalu cerita. Hak cerita betul kita tak mau dengar. Pasal kita jahat. Faham? Perut kita kotor. Perut kita macam aicor. Mu aku sama. Doleh kata mengata. Dan demikian lagi jika ditilik akan diri itu dapat nikmat dan sehat dan kesenangan, maka hendaklah ia syukur akan Allah yang memberi nikmat akan dia akan seseorang. Allah Rabbi. Waktu kita rasa nikmat itu berharga bila kita ditarik nikmat. Masa kita ada nikmat tak berasa pun nikmat tu. Macam orang ada ayah. Orang ada mak. Masa ada ayah, masa ada mak, iwak lebih kurang. Nak pergi rumah mak, Allah payahnya nak pergi ke rumah mak. Nitah nak pergi tengok mak, siapa rasa tak pergi pula. Apa? Pergi Maiden. Tak jadi pergi rumah mak. Mak congok tunggu. Tak? Nak beri pitih ke mak dah. Bulan ni gaji boleh 2,000 lebih campur dengan dabatain. Nak beri 200 ke mak. Dah jadi juga. Apa? Anak pula 2 orang nak beli beg baru, Angry Bird. Beli beg anak pula. Tak jadi WPT ke mak 200 riyal. Ni pula nak beki papan latar mak nampak 2 keping dah cabut di dapur. Papan latar sekeping main jelu lah mak perlu papan latar. Tak apa mak susah mak. Saya boleh WPT lebih sikit. Nak pergi beli papan, nak pergi somel, tak jadi pula. Pasal rasa jauh pula somel mula. Petang ni kita pergi patah tu buruk lah. Bawa bini, bawa anak, main bapa gelosok. Jadi wak lebih kurang gitu je. Bila berasa nak ke mak, masa mak mati dah. Masa ayah mati dah. Baru pergi buat basah molek-molek kubur ayah. Siap dengan papang kayu belarik pagar basah. Siap dengan atap maniang. Padahal kawan mati dah. Masih hidup nak pergi beki rumah ayah pada. Masa mati dah mau beki apa lagi. Dia tak ambil dah maniang. Faham? Siap pintu pagar ada nak kuci pula. Nak pergi kubur ayah. Nya pakat buat. Honu WPT 1,000 suruh buat batu nesang. Mozaik. Honu suruh buat batu nesang. Daripada macam-macam perkara-perkara yang mahal-mahal. Setelah tak ada. Nampak? Masih ada ni. Kalau pergi mak dah lama. Tak ada nak cakap dengan mak baru 10 minit. Bini kata, balik mak kita beranak kita. Ayah kita susah jaga kita. Faham? Tak boleh besar. Tak ada 10 minit. Bini ajak balik, tembak lagi berapa? Nolak dalam masuk dalam rumah ayah. Bini ajak balik. Bini ajak balik tak ada ke? Laki boss, bini big boss. Tak? Tak kira datuk ke, Tan Sri, hok ramai kita kenal, takut bini belaka. Patut kita pemimpin. Dah balik ke? Abang nak cakap dengan mak sekejap. Awak tunggu sekejap. Kata awak gitu. Kita laki kan? Qawamu nak ada. Bisa. Nampak? Laki-laki qawam mana? Pemimpin yang berkuasa ke atas isteri-isteri kamu. Ada seorang ustaz, Allah kalau mengajar perang dalam radio pada mulut dia.
Tapi kalau pergi rumah adik-beradik rumah mak, bini bodoh kapok ustaz, masuk dalam kereta, terjun kot tingkat terus, tokeng kaki kot luar. Ni cerita betul, tengok diri je. Mula tanya orang kampung, tak percaya, tengok diri. Faham? Tanya adik-beradik dia, ya sungguh. Cakap je pada menakut baik. Nah, mana awak guana? Mak kita, bini kita tak beranak kita. Nah, dia boleh pergi dan datang. Anytime, anyway, any place. Tapi mak kita tak ada juga pasal tani. Faham? Tapi kalau nak cari bini, pasal tani ada. Belanda kau nak. Kau jaga ikan keli. Bang, ikan keli bang, ikan keli. Faham tak? Nah. Aku tak mau ikan keli, aku nak mung. Ni kau. Boleh ni kau. Nak cari ayah cari di mana? Pasal malang tak ada. Kau kising ada. Nah. Jadi takut bini ni apa? Apa takut kan? Dia kata, kita tak takut tak? Bini kita. Sini berani kamu kata gitu. Rumah dah ketek. Faham tak? Bukan kita buat uduh ke dia. Janganlah apa kita takut ke dia. Faham? Nak pergi jalan tak boleh, nak pergi situ tak boleh. Nak pakai lawa tak boleh. Saya tak boleh pakai lawa tak, bini saya marah. Sebab apa? Dia takut saya kahwin lain. Takut saya ngorak. Ada juga gitu. Nyak kelebong. Ada. Tak pagi tu semua. Hidup tak tenteram. Maka tengoklah orang yang telah hilang nikmat. Di hospital. Dia telah ditarik nikmat apa? Nikmat kesihatan. Pitih, Tuhan tak tarik lagi. Jiwat satu Datuk duduk wak satu. KTS 250 sehari. Ampang Putri 500 malaman duduk. Dia tengok Datuk Seri, Datuk tu nak koprak tu nak masuk hospital. Wak dia kelas satu bilik seorang macam hotel 5 bintang. Dah 7-800 hari ni sayang per koprak pendapatan 2 juta sebulan. Tapi Tuhan tarik nikmat kesihatan dah. Dok sihat dah. Kereta banyak Daimler, Mercedes, BMW. Nampak? Orang gaji dia pakai Kanchi turbo. Tak? Orang gaji. Dah datuk, kereta 8 buah dak naik berasa, dak boleh naik Messi dak benar. Hak kecil pun dak boleh naik juga. Apa benda ni? Foto saga dak boleh. Yang boleh wheelchair. Duduk atas wheelchair. Di tandas tolak atas wheelchair. Tak ada side mirror, tak ada bumper apa pun. Congek gitu bola tandas. Nampak? Datuk nak berok. Kerana tarik nikmat kesihatan. Bangun dah boleh, duduk pun dah boleh. Kena duduk terletak. Kita sihat. Bila sihat, maka pergunakanlah peluang sihat. Tak untuk balas budi Allah. Untuk sediakan bekal banyak-banyak. Dan jika ditilik pada dirinya itu ada dapat bala atau susah dan kesakitan, maka ia sabar serta reda akan Allah Ta'ala akan segala perintahnya. Kerana sembilan ini demikian itu daripada Allah Ta'ala. Inilah yang makna perkataan Sayyid Abil Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala. Bermula segala kelakuan hamba itu Allah Ta'ala itu 4 perkara jua. Tidak yang 5 baginya. Pertama nikmat, kedua bala, ketiga taat, dan keempat maksiat. Kata seorang ulama sufi Sayyidi Abil Abbas Al-Bursi, seorang tokoh tasawuf yang terkenal di dalam dunia Islam. Dia kata kelakuan kita ni, mana hak kita duduk berlaku dalam diri kita siang malam 4 perkara. Yang pertama nikmat, kedua bala, ketiga taat, keempat maksiat. Kalau tidak dalam bala, dalam nikmat. Bala itu makna susah. Kalau tak susah, senang. Kalau dalam dosa, dalam ibadah. Faham? Kita buat ibadat, kita buat dosa. Kerana kita jenis manusia banyak alpa. Tapi jangan jenis orang yang tak ada buat ibadat, akhirnya buat dosa pagi, petang, siang, malam.
Dengan kedara haroknya, dengan berzinanya, dengan berjudinya, kaya Tuhan beri. Habis gitu. Dah mampu pas saka-saka masuk dalam lubang tanah. Nah. Jadi kalau kita duduk di dalam taat, alhamdulillah. Malam ni Tuhan atar kita boleh mari dengar surah, alhamdulillah. Ramai mana kawan-kawan kita hok dak mari dengar surah. Pak, masa ni duk tengok buletin utama. Boleh faedah ke dia. Nah. Jadi nak jawab kan dalam kubur. Nak. Waman ikhwanuka buletin TV3 ikhwani. Faham? Dak? Jahil tukir, tak tahu akidah, tak tahu halal haram, sah batas semayang. Siang cari makan darah, malam ngadak tali basing. TV tu bukan dak molek belaka, ada gak hak molek. Pilih-pilih lah. Nampak? Tengok hak molek dah ha. Tengok hak molek. Tengok apa joget-joget gitu. Tu kita bergahi tengok apa joget. Suruh bini pun joget. Halal. Faham tak? Ke haram? Halal. Mek-mek kita dengar ustaz khabar di haram dah tengok TV kalau orang puan joget. Jadi kita nak suruh mek joget. Tak kata tak apa. Kena joget orang puan. Wajib kena taat. Tengok Nampak? Ambil beledi kata tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung. Joget. Halal bini kita kan. Akak gana bang. Kemar katung. Nampak? Nak joget. Tak ada masalah. Halal. Nikah bukan jimak je, boleh tengok. Naik atas peti sejuk. Terjunlah besen. Bini kita kan. Baru seronok main gitu. Tasik Titi Wangsa. Ramai budak-budak foto ada dalam 20 orang. Pagi Ahad. Hari Minggu kan. Rupanya Kuala Lumpur ni, dia pagi hari Minggu dia tubik rumah belaka. Hok jogging, hok senang-senang, hok aerobik. Macam kita patah waktu urut ngekip so. Bukan nak senang tau. Faham? Nak tayang punggung. Jadi dia pasang lagu ramai-ramai, nak aerobik ramai-ramai. Ada 2 orang depan. Yang peliknya juru tari tu kafir, bukan Islam. Yang jogetnya dalam 100 orang Islam. Gadis-gadis Melayu, bini orang Allah Rabbi jeng habis bangsa Melayu. Tak? Kalau kata ustaz duduk depan boleh tahan kira. Nampak? Kafir tu. Dia panggil ni yang pakai ni duduk depan ni. Kepala 2 orang. Ni yang ada pakai walkman. Dia panggil dia. Orang ikut dia, dia joget dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bodoh. Panggil dia? Inspektor. Ni buat dari jauh tu kita dengan jubah, dengan piyah, dengan janggut lalu kau lama kau rekat, nak lalu kau lain tak boleh. Kena lalu kat dia joget tau. Jadi kono-kono kau bila kita set-set jubah ni siapa, set-set piyah siapa ni, dia berhenti lah. Hormat. Nak awet-awet saja ni. Hok punggung lipu, hok punggung macam beledi dia. Baju dah lah tali kot ni je, nampak tiup angin. Tepi ni bergendir-gendir macam kuih lapis. Macam-macam pakai ketak belaka pagi Ahad. Tasik Titi Wangsa berkepa pasang lagu. Awak tidur tak bangun dah tidur dalam rumah. Kita sampai dekat rupanya kau racuk. Dia tengok kita sampai dekat lalu kot bigar dia. Kita ingat ke nak berhenti dah. Faham tak? Aku kata celaka aku. Aku raba boleh sakit. Kau punggung kau gelek gitu. Dia kata dia orang Islam. Faham tak? Muka dak malu tu. Kita pula naik malu, sipu-sipu lalu kat tepi dia. Kata berat. Kata apa? Tak ada agama. Bagi dia ada had dah. Depan hak tukang bertunjuk ajar tarian kafir laknatullah. Dengan tangan ada tattoo dengan kata mah tekuk. Faham? Hak tukang ikut gadis-gadis muslimat belaka.
mana hacul buah bidah agama Islam. Dengan sebab tak hadir majlis-majlis ilmu. Nampak? Bahang bodoh siapa kemampu. Lagu benda lagu tau. Lagu tu kalau kita erat beruk semua. Takut tak dengar lagu. Dah ni boleh tunggu bodoh pada beruk. Pasal dia berahi. Nampak? Hak laki dia bukan nak tunjuk kau orang. Hak datang dia nak ngada dengan puan tau. Betul tak? Pasal kalau laki dia gitu lah. Kalau dia laki belaka 3-4 orang duduk atas wakaf, dia relax je. Mari tina sekor. Naik daun halu. Kokek. Laki dia Rabi bukan nak tunjuk kau orang. Dia ngada nak tina. Hak puan nak suruh orang tengok. Betul tak? Tengok batu buruk dah pagi Jumaat. Kalau nak jogging, buat apa pergi pakai baju ketat gitu? Kalau nak jogging, buat apa pakai ricu? Kalau nak jogging, gua ni ada eyeshadow. Nak jogging kapung boleh. Apa kalau jogging di kapung tak turun kolesterol? Tak? Pusing sugar malam. Pas mayang subuh pusing sugar. Tak ada masalah. Nak? Patah batu buruk. Nak? Ramai-ramai 3 orang, 4 orang awet. Nak? Tak lari mana? Nampak? Banyak jalan. Lambat awak jatah siapa? Tak? Berat dandang tunggu. Nak jadi benda. Kau lama kau ramai. Contoh kiblat Kuala Lumpur. Itulah. Nak? Seronok sangat. Oh naik kisah. Nak 4 orang depan. Kita duduk belakang nak naik kok, ngepiah-piah. Dah dia trek ketat. Punggung 48. Faham tak? Naik kisah gitu punggung. Kita duduk belakang. Faham tak? Dah peluh tau. Dah peluh setepak tu. Ni punah jahanam, fitnah Nabi pesan dah, fitnah akhir zaman tak dah? Gapuan. Allah ya. Maka jika engkau dapat nikmat, maka itu demikian itu ditentu oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu syukur ia seorang. Dan jika ada engkau mendapat bala, maka ditentu oleh hak Allah Ta'ala daripada engkau itu sabar. Kalau kita tengok sekarang kita ada nikmat, maka syukurlah banyak-banyak. Sekarang kita dalam nikmat, dalam bala. Nikmat. Tengok kat lain kebuluran, kita makan sedap. Orang lain tak boleh makan hospital, masuk wayar cocok pot tekok, tebuk tulang belakang, masuk besi, masuk sepanah hidup, macam-macam mesin. Tak? Kita boleh makan, boleh berjalan, boleh berlari. Banyak sangat nikmat. Orang lain tak ada berumah. Di Indonesia duduk dalam sapah. Di Filipina duduk dalam atas sapah. Kita rumah molek. Dok batu pun kayu comel. Ada kipas, ada apa. Orang lain tak ada piti nak makan, kita ada gak uduh-uduh. Gaji tak usah pun 600 bulan ada juga boleh buat belanja. Banyak sangat nikmat. Nikmat yang paling besar, kita dilahirkan Islam. Kita dilahirkan beriman. Waktu tak boleh nak tanding dah. Apa kata kalau kita dilahirkan bernama Murugaya San or Kurupile. Balik awal kita. Tengok IC Murugaya nama. Faham? Mana bang? Mu beranak bang, mu tengok IC Krishna nama. Son of Mutusami. Balik awal lalu 3 lain kata dari anak, pak lain. Nampak? Balik awal gitu. Dah kita nama Abdul Rahman, nama Muhammad, nama Mansur, nama-nama Islam menunjukkan dalam agama Islam. Tak sawak campur lah dengan nikmat kereta, nikmat anak, nikmat bini, nikmat piti, nikmat gereja, nikmat macam-macam. Islam dan iman cukup besar dah untuk kita berterima kasih pada Allah Ta'ala. Nampak? Kalau beranak kafir, balik awal 2 hari lepas pergi minum air belakang stadium, dekat
kat pokok besar sebelah Radik Cafe apa? RFC. Radik Fried Chicken. Depan sikit ada restoran. Mari dua orang awet. Keting mari. Dia tu tak ada. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak suruh sign autograf. Ni aku lebong. Cerita betul. Nak dengar apa betul. Kata ada boleh tak ada masalah. Dia pun waktu beg buku, waktu beg pen. Bukan saya punya, ni kawan saya punya. Dia minat sangat. Jadi dia kata kalau jumpa tolong suruh sign. Hari ni nasib baik jumpa. Jadi kita pun sign. Sak macam mak sign ya. Nampak? Lepas tu dia pun kata tulis nama dia sikit bawah tu. Baru dia suka. Dan nama benda. Nama dia Huwita Wali. Faham tak? India. India. Muslim. Dok kafir. Nampak? India bukan Islam. Dok warna gini. Dok dia suka dengar YouTube, beli CD dan banyak upload. Nampak? Daripada internet untuk dengar, masuk dalam telefon dan sebagainya. Tu cerita orang kafir. Kafir ada rendah ni. Ada masalah. Puang nak mudah-mudahan masuk Islam ke kan? Nak. Boleh je kekek sama dengar dah. Jadi kita tengok kita ada nikmat. Nak. Nikmat mana tak motosikal je bila nak boleh beli kereta. Motor nikmat Dia orang pakai basikal. Nak. Kita isi minyak 4 riyal tu, 4 bandar boleh. Kejap siapa? 15 minit siapa bandar. Nak, dah ada dah gaib sikit. Nak boleh siapa ke nu apa benda ni? Lapangan terbang tak malah tumbah gaib sikit dari sini. Belok keting-keting. Maka orang pakai motor nikmat yang sangat besar. Nak. Basikal pun nikmat juga daripada jalan kaki. Nak. Jalan kaki pun nikmat. Ada orang tak ada kaki. Kaki lembek. OKU. Kaki belipak kewek. Nak, kita ada kaki, jalan kaki. Nikmatnya. Sebab tu kalau kita kaji, semua kita ni duduk dalam nikmat. Yang telah dicabut nikmat, almarhum, orang yang telah mati. Nak pergi apa pun tak boleh, cakap pun tak boleh, apa tak boleh dah. Nak, maka kita sebenarnya masih di dalam nikmat. Maka syukurlah banyak-banyak. Syukur buat kerana alhamdulillah saja. Tolong agama Allah. Ada duit, beri sumbangan pada tabung-tabung. Nak? Ada kaki, pergi surau sejik dengar orang mengajar. Dan jika ada engkau dengan berbuat taat, dan jika engkau mendapat bala, maka yang dituntut oleh Allah Ta'ala daripada engkau itu sabar. Bala-bala ni benda yang kita tidak seronok. Seperti kalau kita dengan kaya miskin, kita tak seronok miskin. Kalau sihat dengan sakit, tak seronok sakit. Jadi kalau Tuhan beri juga benda yang kita tidak seronok, iaitu ujian, sabar. Sabar kerana hati tidak marah kepada Allah. Kita berdoa agar dilepaskan daripada ujian ini. Faham? Kerana negeri dunia, negeri ujian. Sebab tu tak sudah sama masalah kita. Dulu masalah tak ada bini. Nak rata riti duk jual muka, cari kat kita seorang, nak cakap nak cari dah kita. Dah berapa dah umur? 37 nak bini rasanya. Muka dak malu dah, rata kawa kali kabur. Susah dah lah boleh bini orang tolong cari ingat. Bila boleh bini, masalah ada. Masalah pula. Apa? Bini gari blebek. Popek. Nak. Lepas tu cari orang tu, cari ni buat mayat apa? Tak boleh anak. Lama mana nikah? 11 tahun dah. Masalah pula. Boleh anak masalah. Masalah pula. Ni nyakit kuning, ni anak buah lajok. Ni tak mau makan nasi. Ni tak mau pergi sekolah.
ni pergi sekolah sok mau tak mau balik. Macam-macam pasal. Macam-macam masalah. Dah habis umur tu kita dunia negeri masalah. Tak usah susah. Memang jenis gitu dah Tuhan tu. Faham? Dia panggil lumrah dah. Biasalah. Kerana selesai tak selesai dalam syurga kayak gini. Tak ada apa-apa sikit pun. Nah, ni memang tepat masalah. Comel boleh lagu mana pun bini ada masalah. Masalah. Bini yang tak ada masalah dalam syurga bidadari. Nah, dak berok, dak kecing, dak hik, dak nipah. Nah, ini masalah. Ada dah calung, tapi ada masalah pula. Nampak? Nampak? Itu tak ada calung. Ni ada calung, tapi ada masalah. Apa pula? Mak dia dak beri. Pok okey. Mak dak beri. Masalah. Faham? Mak beri dah pak mati lama dah. Masalah apa ni? Masalah wali pula. Baru tahu anak akak pula dah. Masalah. Boleh belaka dah, comel belaka dah, boleh nikah selalu dah. Masalah pula. Mana? Mak tok tua kontrol kita pula. Ada tak tu? Masalah. Dah habis ni. Bila kita faham dah kita tidak akan habis dengan masalah, maka buat kerja macam biasa. Siapa masa semayang, siapa masa kerja, siapa masa dengar. Ada masalah, guna akal fikiran. Cuba selesai sebaik mungkin. Nak selesai terus, tak. Kerana dunia, negeri masalah. Nak baik kita dengan bini kita, ada masalah pula dengan kakak ipar. Baik dengan kakak ipar, dengan besang pula buat baik dengan besang, anak pula dak balik ke rumah, dak pergi sekolah. Baik pula dengan anak, bini pula dak tu minta pitih nak beli gelang lain, kita ada pitih. Balah pula dak habis sokmo. Faham? Habis dak habis, dalam syurga dia selesai. Tak ada tipu daya, tak ada masalah, tak ada penyakit, tak ada susah. Tak ada orang ngadu, kita pun tidak ngadu dengan orang. Semua duduk dalam keadaan senang. Nak sampai ke syurga ni jauh perjalanan. Nak boleh kalau kata boleh masuk selalu syurga malam ni nak masuk? Tak sayang hidup dunia. Ya sungguh. Memang dah kalau boleh masuk syurga lalu tak tambah dah dunia ni. Nak yang kita takut kan nak mati ni, takut tak masuk syurga. Takut hak belah hujung kona lock. Tu bimbang. Faham? Main duk telur dalam puyuk jeng kita. Nak dak selesai semua. Sebab tu satu hari seorang laki-laki dia nak pergi jumpa Saidina Umar. Kerana bini dia mulut banyak. Nak berahi beleter. Popek. Mungkin nak suruh buat air tawar, suruh minum. Jumpa dengan khalifah. Assalamualaikum. Tak dengar. Nampak? Duduk dalam rumah. Dia pergi dekat sikit kat pintu, dengar Saidina Umar kena bleber di bini. Dia pun kata, Allah, parok pada bini aku. Bini aku berhenti kau minum air bleber. Ni tak dah. Kopek. Parok lagi bleber. Dia pun lari kalau gitu aku tak boleh, aku nak balik Nampak? Nak orang tengok, nampak macam nak mari rumah kita. Tadi memang nak mari sungguh. Pasal bini ni kuat bleber. Dah aku dengar bini mu parok pada bini aku, dah ayah. Tak. Saya orang kata memang betul. Sebab tu kita suami, tugas kita sabar. Kerana kita pergi kahwin dengan perempuan, dia banyak masalah. Nah, jadi kalau kita kahwin banyak bleber cerah. Kahwin buat perangai tak molek cerah. Jadi ada makna kita sebagai pemimpin. Nah, kerana dia ni Nabi kata akal kurang, agama pun kurang. Dah jahat. Atas kandak Nabi dah ni. Buat pula dari tulang belok. Barang belok. Mana dia betul. Nah, sengelak semua. Nampak? Sengelak semua. Jadi kita sebagai pemimpin, kita bela dia. Nah, dia buat salah, kita maaf. Tak, dia bleber, kita tu tak tahan bleber, kita start kereta, kita minum air luar. Dan awak ni jenis gitu. Faham? Jenis apa jenis masalah. Nak tak ada hak baik. Baik belaka ada gitu. Dia akan ada masalah. Kita suami, kita pemimpin. Orang puan dia jenis banyak masalah. Sebelum dia kahwin, mak ayah dia kena jaga dia. Kerana dia tak boleh duduk seorang, penuh janang dia. Lepas dia dewasa, ada orang lain pula ambil alih kepimpinan, namanya suami.
Faham? Dan jika ada engkau berbuat taat, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, untuk akikah anak lelaki sah atau tidak jika hanya ambil satu bahagian? Adakah mesti ambil dua bahagian? Baik. Kata ulama fiqh mazhab Syafi'i, afdal akikah anak laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau kita tak mampu atau kambing tak ada, seekor sudah cukup. Anak perempuan seekor kambing. Tapi kalau kita nak ambil daripada 7 bahagian lembu atau kebab, boleh juga. Afdal 2 bahagian. Nak memadai 1 bahagian, kerana 1 bahagian sama dengan seekor kambing. Jadi kalau nak ngekor anak bahagian lembu, afdal 2 bahagian. Kalau 1 bahagian 300,5, 2 bahagian 700. Tapi kalau kita nak buat sebahagian saja, sudah memadai. Ini kata ulama fiqh. Boleh tak kita guna duit yang diberi orang kepada orang anak yang baru lahir untuk bayar duit ngekor? Bagi anak tersebut, mohon jelaskan. Jawabnya, duit anak hanya boleh guna untuk kegunaan manfaat anak saja. Duit akikah disunatkan ke atas harta bapa atau wali bagi budak, bukan duit budak. Faham? Jadi nak keluar pada khilaf, jangan guna duit anak untuk ngekah dia. Duit anak untuk kebajikan dia sahaja. Faham? Seperti kita buat bayar tuition. Hak makan minum harian tak boleh, kerana nafkah wajib atas harta ayah. Faham? Hak lebih pada nafkah boleh. Faham? Seperti kita nak beli buah. Buah ni wajib tak? Tak wajib. Faham? Maka boleh guna duit anak buat beli buah, tidur dalam buah. Dan akikah, faham baik, akikah disunatkan ke atas wali. Faham tak? Jadi bukan duit anak. Hukum isteri menyimpan perasaan pada orang lain, hukumnya haram. Tapi masalah ni lumrah, banyak berlaku dalam rumah tangga. Cuma sebagai seorang perempuan yang Islam, kita kena ada peraturan. Iaitu walaupun kita ada perasaan pada orang lain, buanglah perasaan itu, kerana kita ada suami. Perasaan dia tak boleh nak paksa. Dia mari kadang-kadang suka ke orang lain sebab suami tak baik dengan dia, sebab suami sengelak. Kadang-kadang salah suami, sebab suami cakap pelawak, dia pun suka ke orang lain. Silap kita, kadang-kadang memang jahat isteri tu. Nampak? Jadi jahat tak jahat pun, kita sebagai isteri, kesilapan itu kita betulkan balik. Tu cerita. Mudah kan lah. Nak suruh jadi perfect, isteri kita betul belaka dah salah, nak cari dua mana. Kalau ada hak molek, bidadari je. Apa hukum makan ikan keli? Dia lalu ikan keli. Kita sedia maklum ikan keli makan sebarang jenis makanan termasuk tahi. Apa hukumnya? Tahu saya makanan perlu halal thayyibah. Baik. Dia kata ikan keli makan tahi. Kita boleh makan tak ikan keli? Kata ulama-ulama, binatang yang makan perkara najis halal kita makan dengan syarat tidak berubah dagingnya menjadi seperti najis. Kalau jadi macam najis tu, daging dia haram makan. Kalau berubah bau sikit, makruh makan. Tak berubah apa-apa, boleh makan. Tak ada masalah. Walaupun dia makan khinzir sekalipun. Ikan keli ni bagi makan babi. Nampak babi, cicak-cicak buh ngemeh, dia makan ikan keli, bagi ingat makan. Lagi tak berubah rasa, tak berubah daging, tidak haram. Sama macam kita makan sayur yang dijiruh dengan air kecing. Ulama fiqh kata halal dengan syarat sayur tak berubah bau air kecing. Soalan seterusnya, bagaimana Ustaz dapat jawab semua soalan hukum hakam dalam Islam? Bagaimana nak baca dan faham?
Jawabnya kita tak jawab semua sebenarnya. Soalan yang payah kita tak jawab pun. Kerana kita tak tahu. Hak kita jawab ni hak kita tahu saja. Nah, hak kita tak tahu nak jawab, kita selit selalu celah ni. Mana orang tahu? Nah. Kalau majikan tak mayang waktu kerja, kita bila kita rumah, tapi bila kita rumah, bila kat rumah, ia mayang. Dosa tak pekerja, tak tegur dia. Dah gaji yang dapat tu berkat ke tak? Jawabnya, kalau kita seorang yang tahu dia tidak semayang, fardu ain kita tegur dia. Tapi kalau ramai orang yang tahu, fardu kifayah tegur dia. Faham? Cuma masalah lah, sebab boh dengan anak buah nak jawab salah pun terkata-kata. Nak kata nak marah ke dia, tapi marah tak marah gitu. Tak teramak nak kata di mulut, tulis surat. Atau surat layang. Jangan kata udah-udah nasihat boh, kami semua sayang boh. Harap boh semayang lah, jangan dok semayang. Mati bila-bila masa boh. Dia tahu tak apa dia tu? Kalau dia tahu dia buang kerja tau. Tak. Faham tak? Gitu cara dia. Dia pun tak malu. Ni bos tengah meeting, pergi masuk pergi bos. Bau, mu tak mayang amak bau. Tak. Jadi tak boleh kata gitu. Kawan tu naik angin lalu dah. Nah. Ni majikan semayang, pekerja pula tak mayang. Balik payah bila. Bos tak cakap nak tegur dah. Gua ni. Tak wajib majikan buang pekerja yang tidak salat. Tapi wajib majikan tegur. Kerana dia ada kuasa. Tegur dengan mulut, tegur bubuh, saklar dan sebagainya. Tak ada masalah. Biar lepas soalan di akhirat nanti. Mu tegur lagi, tegur dah. Tak mayang juga. Mu tanggung. Nak. Soalan seterusnya. Boleh tak kita buat korban untuk baby yang baru lahir, sedangkan akikah belum buat lagi, memandangkan raya korban telah dekat? Dengar molek. Siapa yang belum lagi akikah, boleh kita buat korban untuk dia. Faham? Hukumnya boleh. Dan yang afdalnya kita akikahkan dulu. Kerana akikah sekali seumur hidup. Korban setahun sekali berulang-ulang. Tak? Kerana duduk baloh ada kata, tak boleh ngekah. Kalau dah ada korban, kalau nak ngekah lagi, bukan mazhab Syafi'i. Jadi kita nak amal mazhab Syafi'i. Senang ya. Soalan seterusnya. Air wadi selain air mani dan air mazi, adakah ianya najis? So ada bawa semayang. Air wadi najis. Air mani saja tak najis. Faham? Lain pada mani, semua najis keluar dari kemaluan. Nak keluar darah ke, keluar nanah ke, keluar wadi ke, keluar mazi ke, najis belaka. Tak payah mandi junub, basuh dan ambil wuduk nak semayang. Kalau kita ada wuduk, batal wuduk dengan sebab keluar wadi. Tahi telinga, tahi mata, tahi hidung, najis tak? Boleh tak bawa semayang? Nak tanya kitab yang hurai bab najis, cara suci. Sebab kalau boleh nak beli kat kedai selalu. Jadi nak kata najis ni ialah najis yang keluar daripada dua kemaluan. Tahi mata tu bukan najis. Nampak? Tahi hidung bukan najis. Soh buat semayang. Kitab-kitab banyak sangat yang dijual di kedai, Rumi dan Jawi. Pergi kedai nak asas fardu ain. Hak Rumi tambung-tambung, tebal-tebal gitu dalam 15 riyal, mudah. Kita baru nak mendekati kitab-kitab. Nak pergi kitab Jawi lalu takut dah reti bahasa. Senang. Kata asas fardu ain. Jangan nipis sangat, dia rekah hak tebal gitu. Soalan seterusnya. Hukum perempuan menyanyi, membaca Quran, nyanyi ramai-ramai
Contoh lagu negaraku atau unsur-unsur ketuhanan. Orang puan nyanyi boleh, orang puan dengar. Orang puan tak boleh nyanyi untuk orang laki-laki dengar. Dah tu kita duduk dengar sama, dosa. Dosa besar, dosa kecil. Faham? Kita dengar kan dalam radio, dalam kereta, dalam MP3, dalam internet, apa nyanyi kan. Nasyid sekalipun pendapat yang muktamad haram kita dengar. Yang boleh kita dengar mereka bercakap biasa. Jual beli, hija, itu tak haram. Faham? Bapa haram? Kerana melenggukkan suara dilarang oleh Allah. Allah kata pada tahdha' bil qauli. Wahai kaum wanita, jangan kamu lunakkan suara kamu. Maksudnya di hadapan laki-laki yang batal air sembahyang. Jadi kalau nyanyi haram. Walaupun lagu tu lagu ketuhanan, lagu nasyid, tak boleh. Orang nyanyi laki dia boleh dengar. Nak? Tok dia boleh dengar, ayah dia boleh dengar. Apakah maksud ayat kecuali yang zahir daripadanya? Maksudnya, hendaklah perempuan itu menutup aurat dan tidak bertabarrus, melainkan yang zahir daripadanya. Mana yang tak dapat tidak nak tutup payah. Nak seperti nampak tudung, nampak baju, dah nak tudung warna pula. Dia tudung dah aurat dia, tudung dah kepala, tudung tekak, dia pakai telekung, pakai jibab. Faham? Pakai tudung. Bila pakai tudung, orang lelaki nampak pula tudung tu lawa. Haram tak? Dimaaf daripada syarak, kerana tudung tu illa ma zahara minha dah. Melainkan hak zahir dah tu. Nak tudung warna lagi, dah nampak juga nasib lah. Faham? Dia pas tutup kaki dia pakai kasut. Kasut tu orang tengok kenang pula tengok pakai kasut. Tak salah dah. Salah hak tukar kenang tu pula. Bapa yang pergi tengok dia. Nah, jadi melainkan yang zahir tak dapat ditutup lagi. Takkan kasut tu nak baruk pula dengan suat raba Cina. Nak suruh jadi uduh. Nah, gitu jugalah dia kacing khosang pun tekak. Khosang tu illa ma zahara minha juga terpaksa. Nah, takkan khosang tu nak buku pula dengan supik lenyar, tak mau nampak. Nah, jadi hak menebeng-nebeng tu orang yang kita boleh ejah. Hak tak boleh ejah dah, nak buat guna orang nampak dimaaf pada syarak. Islam ni bukan keras sangat, Hukum perempuan pakai tudung yang menampakkan seperti bentuk sanggul. Dengar molek. Dalam hadis hak kena laknat perempuan hak Nabi sebut, ru'usuhunna ka'asnimatil buhti. Kepala-kepala mereka seperti bonggok uta. Maksudnya kalau pakai tudung, yang rambut dia panjang, kadang-kadang bila dia lepas rambut takut tubik ke bawah tudung. Nah, dia pun ikat rambut dia. Dia sanggul rambutnya. Sanggul rambut kerana hukum harus pada syarak, kerana isteri-isteri Nabi mak kita sanggul rambut. Ummul Mukminin. Dalil sanggul dalam hadis-hadis tentang mandi junub, isteri-isteri Nabi membuka sanggulnya dengan rambut panjang ni. Faham? Jadi bila dia sanggul, kita pakai tudung, nampak juga bekas sanggul, harus pada syarak. Dan yang haram, sengeleng ambil sanggul pelesu atau rambut dia sendiri, nyakak wak naik, biar nampak comel orang lelaki nampak. Situ baru haram. Faham tak? Jadi hak tadi bukan nak tunjuk orang. Dia sanggul dah, ikat dah. Bila pakai kain, nampak bonggok belakang dan rambut panjang. Bonggok tu dimaaf pada syarak. Faham? Hak haram hak ni naik cokeng gini. Nampak awet ni. Rambut cokeng gini. Hak tu takut masuk ka'as nimatil bukti, kena laknat. Dan beberapa orang fatwa mutaakhirin memfatwakan sengaja congek gitu hukumnya haram. Soalan seterusnya. Hukum susung patung mainan dalam almari. Baik. Patung mainan ni, patung mainan hak bentuk orang nyawa lah. Makhluk nyawa. Harus pada syarak untuk mainan anak-anak yang belum balik. Dalil Siti Aisyah belum balik, Nabi tengok mainan patung, Nabi tak marah. Tak? Lepas tu ulama pun kata untuk kanak-kanak saja. Faham? Ulama kata sudah main letak bawah katil, letak dalam baku, letak dalam tong, dah haram mana? Sudah main hias di meja, di dinding-dinding rumah sebagai perhiasan. Maka bila buat perhiasan patung mainan, hukumnya haram. Nampak? Dak ni disusun dalam mari biar comel, boleh, tapi kena tutup.
Itu orang tak nampak, tak jadi perhiasan. Sebab kalau perhiasan, dia mesti cermin. Nampak lawa kot dua, masuk tarikh perhiasan, haram juga. Jadi harus patut mainan untuk anak. Jangan hias atas gobok. Faham? Boleh. Korek hidung masa puasa, batal tak sebenarnya? Tak batal. Seminggu korek, tak batal lagi. Kerana kalau kat sekolah kita belajar batal. Saya tanya ustaz lain, ada setengah kata tak batal. Yang batalnya siapa ke dalam otak. Pendapat yang paling ringan, belakang pada tulang hidung. Mana dia orang korek pada dalam tulang hidung. Tak, orang korek kelopak ni saja. Nah, kelopak makruh. Kalau tidak ada hajat. Ada hajat harus. Faham? Tak batal. Walaupun lama dia buh pagi tu subuh. Nak, maknanya orang bunyi petang baru cabut. Tak batal juga. Mayang tu gitu. Soalan seterusnya. Hukum LLM ramai menular di dalam pelajar universiti sekarang. Jawabnya, kalau jenis jual barang sungguh dan daripada keuntungan jual barang itu dibagi poin kepada kita sebagai upah atau bonus, harus. Kalau select dia atas nama jual barang, padahal kita dapat daripada yuran orang bawahan kita, hukumnya haram. Hukum pelihara burung dalam sangkar harus, tak ada masalah. Melainkan dia tak boleh nak terbang kerana kecil sangat sangkar ni. Lepas tu nak beli burung, buat besar. Sini sampai dinding tu, abuh burung 2 ekor. Lepas tu kita nak pergi tanding, tebus dalam sarang kecil sekejap, nak dengar suara, dimaaf pada syarat. Yang tak bolehnya, balik duduk dalam sarang kecil tu juga, tak boleh. Nak tahu marah tak marah, sesa-sesa, cara kita bola lokap. Saja-saja gitu. Memang kita tak suka, kita nak bebas. Binatang itu juga. Cuma ulama maaf nak bela juga, biar dia bebas berterbangan. Nak? Hukum pelihara ikan dalam akuarium boleh, dengan syarat dia boleh berenang pergi mari. Pada adatnya boleh pergi mari. Setengah ikan tu dia panjang tu ikan. Nak, akuarium panjang tu juga, tak gerak duk gitu. Nampak? Biarlah besar. Ikan arowana panjang sedekat. Nak, buat setepa kat gigi dia nak besar kat gigi. Bila besar panjang gitu, nak berat sekali setengah, dia boleh pergi 3 kali ganda tubuh dia, dia kena balik pula. Tak ada masalah. Ikan paus pun boleh bela dalam akuarium. Dengan syarat jangan seksa dia. Soalan seterusnya. Adakah iblis beranak pinak seperti manusia? Kata ulama, kita tak tahu. Ya, beranak. Cuma bila dia beranak, dia besar selalu. Tak macam kita lah, tadika dulu, ngakak dulu. Dia tak. Beranak tu, cari orang lalu. Soalan seterusnya. Sekejap lagi, kita balik. Hukum lihat pondan, maknya yang seksi. Mari kan juga. Dia tak tengok orang puang, dia tengok maknya. Maknya ni orang lelaki yang pakai puang. Lelaki ada pistol, pakai jubaya. Faham? Kalau dia khunsa tak apa, khunsa wadah wanita tak apa. Faham? Ada pistol, ada apang, tapi dia kecil kot apang ni. Maka walaupun ada pistol, dia boleh pakai baju puang. Kerana dia khunsa wadah wanita. Hak ni dok. Maka dia pergi tengok kondang ni, nak pakai seksi dengan kopek catok, dia pun mari seronok. Hukumnya haram juga. Kerana sebutlah kitab fiqh, haram melihat sama lelaki jika menaikkan nafsu. Dasar kata maknya kita tengok kawan kita. Nampak? Orang tengok biasa, kita tengok ngerang. Haram. Soalan seterusnya. Hukum laki-laki pakai kain batik. Jadi kalau dipakai itu sehingga dilihat orang kata perempuan, haram. Dari pakai rumah iwak kerja, tak haram. Kerana ikut adab setempat. Kerana adab orang Patah Timur, pakai kain batik dah orang lelaki. Pakai kain batik tak? Nak orang belah patah. Nak? Orang Kelaut. Kan pakai kain batik? Jadi tak haram. Kerana menjadi adab yang diterima ramai. Tapi dia pakai kain batik, dia pergi makan huluk. Nampak? Pakai baju kurung. Haram lah. Kerana tu khah
cara pakai tu macam orang perang. Nah, macam mana kita nak tahu tanda istikharah kita betul? Contohnya kita nak ni orang masuk minang kita. Nak, dua orang masuk minang kita, orang puang. Nak, abang leh seorang, abang ik seorang. Jadi dua-dua ni kita nampak juruh belaka dah. Tapi nak nikah dua-dua tak boleh, laki dua. Faham? Kita pun istikharah. Lepas istikharah, bila kita nampak dalam hati kita nampak abang ik sokmo, hang nu tak apa nampak, tu tanda dia. Ataupun bila kita nampak ingat ke abang leh, jadi senok perut, serabut perut. Bila ingat ke abang ik, jadi suka, tu tanda dia kok. Faham? Ni banyak tanda. Tak jadi semayang pula, bukan sekali. Soalan seterusnya. Apakah hidup pasangan sebelum kahwin itu satu fitrah, lebih-lebih lagi pada zaman ini? Jawabnya, kita tak boleh hidup berpasang-pasangan sebelum kahwin. Tapi kita boleh hidup mencari pasangan sebelum kahwin. Kerana takkan mencari pasangan lepas kahwin. Faham tak? Jadi cari pasangan dulu. Dalam mencari pasangan itulah kita jangan lebih daripada garis panduan Islam. Tak? Sebab apa? Kalau kita banyak sangat sebelum kahwin, bila lepas kahwin, tahu hebel lembor dia panggil. Betul tak? Lepas tu kena nak bercinta lepas kahwin. Ni belum kahwin kata dah gendong. Nak pagi petang gendong. Nah, habis kapung, habis air terjun lagi. Bila kahwin, dak macam mana dah lah. Nak. Bang, main kita pergi sekayu. Allah dak puas lagi. Pergi sama dah kan dulu. Dak pergi dah. Faham? Jadi masalah. Kena jangan rapat benar. Nak tahu hadiri molek. Nak, kerana dia akan jadi suami kita, akan jadi isteri kita. Tapi jangan sampai macam suami isteri, kayak lagi boring lagi. Nah, lepas kahwin baru kita galak habis teh. Nah, biar tinggal napis teh saja. Hukum sambut raya nak ramai-ramai pergi ke kubur bid'ah. Tak ada orang suruh. Dak tulang raya nak baru dia boleh pergi kubur, baru harus. Faham? Macam bid'ah pergi kat ziarah kubur, petang megang. Esok nak raya pakat pergi belakang tani. Bid'ah. Bila bid'ah? Kalau kita uting masa tu. Dak petang tu ya kita ada free, esok raya dah dak dang nak balik rumah bini pula. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, baru ini saya ada baca iklan dalam internet jual CD yang mengandungi ayat Quran Ar-Ruqyah. Dalam iklan itu dia menyatakan mendengar rakaman ayat daripada CD tersebut mudah-mudahan mampu mengisi menjadi syifa, obat bagi yang terkena sihir dan gangguan makhluk halus. Apakah pendapat ustaz? Dia bacaan Quran ni lah sebenarnya adalah obat bagi sihir. Faham? Obat bagi nak hala jin pelesik atu setan. Tapi kalau bacaan tu daripada CD boleh buat berobat tak? Jawabnya boleh juga. Pernah ditanya kepada mufti Mesir, nak iblis ni takut kepada ayat Quran bila dibacakan oleh seseorang. Tapi dalam soalan tu kalau dipasang kaset, iblis takut tak? Jawab mufti Mesir, insya-Allah ni kalau diizinkan Allah boleh menjadi penghalang juga. Nampak? Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi